ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati Puan Rina Syarif selaku Ketua Pegawai Moral Insan Tabung Haji, Barisan Pengurusan Kanan Tabung Haji, pengarah-pengarah negeri, pengarah-pengarah wilayah negeri, dan tidak dilupakan anggota tabung haji, dan tidak dilupakan juga yang kita raikan turut bersama dengan kita pada hari ini, pesara-pesara tabung haji yang turut bersama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan tidak dilupakan juga anggota-anggota anak syarikat tabung haji yang turut serta pada malam ini bersempena dengan majlis bacaan Al-Kahfi bersama warga tabung haji bagi siri yang ketiga tahun 2021. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk siri yang ketiga yang kita laksanakan istiqamah melaksanakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat kita bertemu untuk bacaan surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan untuk siri yang ketiga. InsyaAllah pada malam ini bacaan Al-Kahfi akan dipimpin oleh seperti biasa murabbi kita Ustaz Syahrul Azam bin Nurzali, dan akan bersama dengan beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Amal Syakir bin Abdul Samad. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syahrul bersama dengan Ustaz Amal Syakir untuk mengendalikan majlis bacaan Al-Kahfi, dan ada sedikit tazkirah kemudian tu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih rakan saya sahibul fadilah Ustaz Syafiq Syawal, yang saya hormati warga kerja tabung haji yang sudi, yang setia bersama untuk program Kahfi malam Jumaat ini. Alhamdulillah kita berada pada siri yang ketiga pada kali ini. Saya tak lupa juga memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini rasa seronok kita bersama dengan ayahanda bonda kita, orang yang meninggalkan legasi mereka kepada kita tabung haji sehingga kini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua pesara tabung haji yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, kerana dengan khidmat mereka lah kita dapat berkhidmat di tabung haji sehingga kini. Begitu juga dengan ahli keluarga kita yang bertugas di anak syarikat tabung haji juga. Alhamdulillah, syukur dapat bersama dengan kita pada kali ini. Dan program kita seperti biasa, kita akan sama-sama membaca surah Kahfi dari awal hingga akhir, dan selepas itu kita akan berdoa, dan selepas itu kita sama-sama lah dengar sedikit perkongsian apa yang berkaitan dengan bacaan Kahfi kita ini. Dan pada malam ini saya bersama dengan rakan saya juga, Imam Masjid Tabung Haji Kelana Jaya, Sahibul Fadilah Ustaz Amal Syakir, yang juga eksekutif di Jabatan Moral Insan. Dan pada malam ini saya akan bergandingan dengan Ustaz Syakir untuk memimpin bacaan Kahfi pada malam ini. Okey Ustaz nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz di masjid ke di masjid? Itulah nampak pakai jubah. Nampak dia pakai jubah imam tu. Imam muda. Alhamdulillah. Tapi tak apa, masjid pun sunyi Ustaz ya? Sunyi, 6 orang Ustaz. 6 orang saja dibenarkan berjemaah. Okay, Alhamdulillah lah. Baik, rakan-rakan warga kerja tabung haji, para hadirin yang saya hormati sekalian, insya-Allah marilah kita sama-sama meneruskan program kita pada malam ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat, dengan kita sama-sama membaca surah Kahfi secara berjemaah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك
ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام وخالق الحلال والحرام والموفق من يشاء من عباده إلى أسباب
وموجبات الالتزام. نسألك اللهم أن تحيينا على الإسلام وتميتنا على الإيمان وترقينا بينهما في مراتب الإحسان والإيقان والإرفان يا كريم يا منان. اللهم احفظنا من كل فتنة مضلة واشفنا من كل سقم وعلة واغفر لنا كل معصية وزلة وثبتنا على الحق والملة واجعل لنا مذكرا ومعينا من عبادك الأدلة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا الضالين ولا مضلين بمنك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا بفضلك من فتنة المسيح الدجال ومن سوء الأعمال وفساد الأحوال وفضول الأقوال واهدنا لما يرضيك عنا في كل حال واختم أعمارنا بالحسنى في خير وعافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وكل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Warga kerja tabung haji yang saya hormati sekalian, begitu juga ayahanda bonda pesara yang bersama dengan kita, seterusnya warga kerja anak syarikat yang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Seperti biasa, pada malam ini kita nak kaitkan kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca surah Kahfi pada malam Jumaat, pada hari Jumaat. Nabi SAW menyuruh kita membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Kerana ada sebahagiannya diuraikan surah Kahfi ini sebenarnya adalah surah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak padanya amaran-amaran kepada orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan cerita-cerita kabar gembira kepada orang-orang yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan orang yang kufur ini, yang mereka ini menentang kepada keimanan dan mempersultankan kepada material. Dan mereka ini menggariskan akan kebahagiaan yang hakiki adalah material. Inilah yang dikaitkan dengan akhir zaman ini, yang terkandung di dalam surah Kahfi ini, iaitu mereka yang mengikuti akan era Dajjal,
Dajjal eranya yang bermaharaja lela sekarang ini, yang mana pertarungan mereka adalah pertarungan kepada materialisme. Mereka ini mengaku adanya Tuhan. Mereka ini beriman pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, mereka meletakkan kiblat mereka, meletakkan matlamat hidup mereka adalah kepada materialisme. Materialisme ini bukan bermaksud kepada kebendaan semata-mata, tetapi mungkin dia boleh ditafsirkan dengan kesanjungan ataupun pangkat ataupun populariti. Yang kan sekarang ni kan, kalau kita lihat, orang tidak sangat mementingkan kepada orang kata apa kaya, tetapi siapa yang ramai follower, siapa yang ramai pengikut, itulah dia yang dikatakan hebat. Perkara ini dinukilkan oleh Nabi SAW dalam satu potongan hadis, yang mana pada malam minggu lepas kita dah berkongsi berkenaan dengan bacaan kahfi Jumaat ke Jumaat. Dan pada malam ini saya ambil satu potongan hadis daripada Imam Ahmad, hadis sahih. Man hafidha 10 ayatin min awal surah al-kahfi usima min ad-dajjal. Yang bermaksud, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Kahfi, maka ia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, kita sekarang ini bercakap, kita berada pada akhir zaman. Kenapa kita kata begitu? Kerana banyak tanda-tanda akhir zaman yang disusunkan oleh para ulama, yang dinukilkan daripada hadis-hadis Nabi SAW telah jelas kelihatan untuk akhir ini. Daripada 120 tanda-tanda akhir zaman itu, ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar telah nampak. Dan Nabi SAW bagi tahu, bermula daripada zaman dia akan melalui 5 fasa untuk sampai kepada kehancuran, iaitu kiamat. 5 fasa yang berikut ialah yang dimaksudkan dengan fasa yang pertama, fasa nubuwah. Fasa nubuwah ini iaitu fasa di zaman kenabian, yang mana Nabi hidup bersama para sahabatnya. Nabi hidup bersama para sahabatnya, kita tahu, selama ada 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Dan kita tahu zaman itu telah berlalu dan yang pastinya kita tidak berada pada zaman tersebut. Fasa yang pertama, fasa nubuwah. Fasa yang kedua yang dinukilkan oleh Nabi SAW iaitu fasa khilafah ala manhaj nubuwah. Zaman khilafah, pemerintahan berlandaskan sistem, berlandaskan sumber kenabian. Apa dia tu? Bermaksud pemerintahan yang merujuk kepada pemerintahan Nabi SAW. Bila? Iaitu zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sahabat-sahabat Nabi. Khulafa Ar-Rashidin yang 4 itu. Kita kenalkan, kita tahu kan? Siapa pemerintah pertama? Abu Bakar Siddiq. Kedua, Umar. Ketiga, Osman. Dan ni keempat, Ali. Ini zaman Khulafa Ar-Rashidin. Pemerintahan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan disusuli selepas itu zaman Muawiyah. Yang mana zaman tersebut juga pastinya sudah kita tahu pun kita tak berada hidup pada zaman tersebut. Dan zaman tersebut juga telah berlalu. Zaman yang ketiga dinamakan dengan fasa yang ketiga, iaitu fasa Mulkan A'zam. Mulkan A'zam, iaitu pemerintahan yang menggigit. Apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan yang menggigit? Sebahagian pendapat mengatakan pemerintah pada waktu itu menggunakan pendekatan pemerintahan yang mewarisi pemerintahannya. Maknanya dia menggigit kuasa tu, tak bagi pada orang lain, dia turun-temurun kepada waris-waris dia sahaja. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan yang dimaksudkan dengan azam itu, menggigit itu, ialah pemerintahan mengikut cara kenabian, namun pada waktu itu
cabaran untuk melaksanakan undang-undang Islam, cabaran untuk melaksanakan kehidupan Islam, cabaran untuk mengembangkan syiar Islam cukup hebat. Disebabkan sehinggakan orang pada waktu itu perlu jaga betul-betul iman dia, perlu jaga betul-betul Islam dia, sehingga diibaratkan dia menggigit, memegang kemah betul Islam tersebut. Dan pada zaman itu juga telah dinukilkan, telah berlalu. Dan fasa yang keempat iaitu fasa yang dinamakan dengan Mulkan Jabariyah. Maksudnya Mulkan Jabariyah ini pemerintahan yang selain daripada pemerintahan khilafiyah. Kan kita tahu kan, zaman-zaman khilafah ni, kalau kita baca, kalau kita lihat dari sudut susunan, berakhirnya zaman khilafah ini yang terakhir iaitu zaman Osmaniyah, Turki Osmaniyah. Berakhirnya zaman khilafah Islamiyah. Dan kita tahu selepas daripada Khulafa Ar-Rasyidin, datangnya zaman Umawi, datangnya zaman Abbasi, datangnya zaman Osmani. Berakhirnya zaman khilafah sehingga pengakhirannya pada zaman khilafah Osmaniyah. Dan pada waktu itu yang dikatakan dengan fasa yang ketiga ini juga Mulkan Jabariyah ini, selepas daripada itu zaman pemerintahan Mulkan Jabariyah, yakni memaksa, selepas daripada tadi zaman-zaman khilafah-khilafah yang kita sebut tadi, datangnya zaman Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah ni pemerintahan yang memaksa, yang mana mereka ini bukan berteraskan khilafah, mereka ini bukan berpaksikan konsep khilafiyah. Mereka berpaksikan kepada pijak untuk naik. Siapa berpengaruh akan naik. Siapa yang mempunyai jajahan takluk besar, luas akan naik. Dan ini yang dikatakan oleh para alim ulama, iaitu di zaman kita sekarang. Kenapa? Kerana fasa yang terakhir, fasa yang kelima, yang dinamakan dengan fasa khilafah ala manhaj nubuwah. Dia kembali kepada zaman yang kedua tadi. Iaitu pada waktu itu yang dikatakan khilafah yang memerintah pada itu adalah Nabi Isa AS. Dan sudah pasti kita tak berada pada waktu itu lagi. Kita berada pada fasa yang keempat ini, yang mana fasa ini adalah fasa yang dikatakan besarnya fitnah, besarnya cabaran hidup di zaman yang keempat ini. Dan kata para ulama, inilah zaman perantaraan di antara tanda-tanda kiamat sughra kepada kubra yang kita berada kat ini. Kan kalau kita lihat zaman ini disebutkan dengan fitnah Dajjal. Ustaz Ahmad Syakir tadi pun berdoa, a'udzubika min fitnatid Dajjal, minta daripada Dajjal. Kenapa tuan-tuan, puan-puan? Zaman fitnah Dajjal ini yang ceritanya panjang. Kalau kita nak cerita pada malam ini memang, dan kita boleh dengarlah ustaz guru-guru kita menghuraikan dengan kemunculan Dajjal ini. Namun sebelum kemunculan Dajjal itu berlaku satu fenomena yang dikatakan menguji keimanan, iaitu kemarau yang berpanjangan. Dan kemarau berpanjangan ini bukan yang datang setahun panjang, tidak. Dia datang slow-slow. Tahun pertama diuraikan dalam hadis 1/3. Tahun kedua 2/3 kemarau. Dan tahun ketiga 3/3. Maknanya keseluruhan tahun tersebut kemarau. Dan pada waktu itu munculnya Dajjal, dan pada waktu itu Dajjal akan pergi membantu untuk memberi bantuan. Dan pada waktu itu orang semua dalam keadaan lapar ke bulu. Kita zaman sekarang ni, kita lapar, tak makan tengah hari. Kadang-kadang daripada pagi tak makan tengah hari, makan petang, lapar. Itulah cabaran kita pun, kan? Subhanallah, tu pun dia tak tahan dah. Dan kalau kita tengok, lapar yang diuji di zaman kita dengan zaman Rasulullah dulu berbeza. Macam mana Nabi SAW dengan sahabat beliau diuji dengan disekat sumber ekonomi, makanan, dikuarantinkan, sehingga kan sahabat-sahabat pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, bagi tahu, ya Rasulullah, tengok perut kami ni diikat dengan batu.
Rasulullah kesian. Rasulullah sedih tengok sahabatnya. Lalu bila ramai sahabat pergi jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah angkat bajunya. Sahabat menangis tengok baju Rasulullah. Lagi banyak batu daripada sahabat dia. Lapar mereka. Kita tak sampai tahap letak batu lagi. Adakah kita bersedia untuk berada di zaman fitnah Dajjal? Dan dikatakan, sesuai dengan hadis yang kita baca pada awal tadi, mereka yang menghafal 10 ayat daripada ayat suratul Kahfi ini, mereka akan dilindungi daripada fitnah Dajjal ini. Dan Nabi SAW kata, orang yang paling ramai terikut dengan Dajjal ialah kaum wanita. Kenapa? Sebab itu ada dalam hadis yang lain, beritahu kepada lelaki, ketua rumah tangga, bila mana datangnya Dajjal, diminta untuk merantaikan anak-anak isteri mereka di rumah, di tiang rumah. Sehingga begitu Nabi bagi tahu, menggambarkan bahawa mereka, kalau kita bayangkan dalam keadaan apa, orang perempuan ni sedih, dia lain macam lagi kalau tengok anak dia tak makan. Datang nak bagi air, dan dikatakan Dajjal ini hebat tak hebat dia ada kuasa menurunkan hujan. Dia masuk satu taman, masuk kawasan, satu negeri, satu tempat, jadi subur habis. Hebat tak hebat dia. Namun kehebatan dia itu boleh ditandingi bila mana datangnya Isa AS. Namun sanggup ke tak sanggup kita sama-sama tanya, dan tak perlu kita nak mencabar kesanggupan tersebut kerana Nabi telah bagi cerita kepada kita cukup banyak, dan antara tip yang Nabi bagi kepada kita ialah hafal 10 ayat daripada surah Kahfi. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah, saya yakin dan percaya tuan-tuan pernah dengar kisah berkenaan dengan kemunculan Dajjal ini, cukup hebat. Kita rasa gerun. Dan kita takut, kalau bukan kita pun tak panjang umur, generasi, zuriat keturunan kita, anak-anak kita. Adakah kita meninggalkan harta kepada mereka, ataupun kita meninggalkan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW? Berapa banyak harta kita yang kita boleh gadai bila mana datangnya kemarau setahun, kita tak dapat air, catuan air sekejap pun dah susah hati, habis. Zaman-zaman pula Covid pula, tak ada air lagi pihak kerajaan, pihak pemerintah lagi pening kepala. Tapi pada waktu itu tidak ada siapa yang lagi berkuasa, sehingga kan kalau kemaraunya berpanjangan. Dan fitnah Dajjal ni, hebat tak hebat fitnah Dajjal ini, sehingga kan dikatakan pada akhirnya akan berlaku di antara sana, dipanggil Malhamah Kubra. Peperangan yang besar sebelum datangnya Dajjal, ada peperangan yang besar. Peperangan yang besar ini yang terakhir di antara Islam dan Yahudi. Banyak kita dengar cerita kan. Dan pada waktu itu, sebelum sampai peperangan tersebut, dah banyak kali perang dah. Ada penyatuan di antara Islam dengan Kristian lawan dengan satu bangsa ni. Bangsa ni Nabi tak gambarkan secara detail. Bangsa ni yang dimaksudkan oleh Nabi ni. Berperang. Dan pada waktu itu menang belah sini, dan bila mana belah sini bergaduh pula antara Islam dengan Kristian Nasrani pada waktu itu. Dan pada waktu itu Islam tinggal the only group, semua mereka ini bersatu menyerang Islam, yang dinamakan perang besar Malhamah Kubra, yang dikatakan perang bersama Yahudi. Dan pada waktu itu Allah hantarkan tentera-tentera dia, batu boleh bercakap, pokok kayu boleh bercakap, bagi tahu, ya fulan, Yahudi bersama dengan saya. Yahudi ada belakang saya, nyorok belakang saya. Pada waktu itu Allah hantar bantuan kepada tentera Muslim, bagi tahu. Cuma ada satu pokok sahaja yang diceritakan, pokok Yahudi kita boleh tengok kan. Pokok apa tu? Dan dikabarkan sekarang ni memang mereka besar-besaran menanam pokok tersebut. Pokok Gharqad. Pokok Gharqad. Cuba tengok dalam internet pun boleh kita tengok. Tanam besar-besaran pokok ini, orang Yahudi tanam besar-besaran, seluruh dunia tanam besar-besaran, supaya bila mana berlaku peperangan besar ini, mereka dapat berselindung di sebalik pokok-pokok ini. Tuan-tuan, puan-puan, bercerita berkenaan dengan Dajjal ini satu ancaman yang besar pada kita. Cuma tinggal lagi sejauh mana kita buat persiapan untuk itu. Sejauh mana kita buat persiapan untuk itu. Dan pada waktu itu dikatakan oleh para ulama, dalam keadaan lapar itu tidak ada makanan. Tetapi orang beriman, dia dapat hidup dengan ada satu punca makanan.
yang dikatakan oleh guru kita, tuan-tuan boleh tengok yang hebat bercerita berkenaan dengan akhir zaman ini, antaranya Sahibul Fadilah Ustaz Wadi Anwar, Sahibul Fadilah Ustaz Auni. Antaranya makanan pada waktu itu orang beriman ialah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada makanan dah, zahiriah tak ada makanan. Tapi pada waktu itu Allah Ta'ala jadikan zikir tersebut sebagai makanan orang mukmin yang akan dapat survive kehidupannya. Wallahu a'lam. Kita kena yakin ini adalah hadis Nabi SAW. Namun persoalan kita sekarang, sejauh mana persiapan kita untuk itu. Dan tanda-tanda akhir zaman telah banyak kita lihat sekarang ini. Sebab itu marilah sama-sama kita cekapkan iman kita, tekad iman kita supaya kita buat persiapan, dan kita jangan melihat akan diri kita saja, kita bawa bersama zuriat keturunan kita untuk buat persiapan tersebut. Paling tidak pun dengan usaha kita pada malam Jumaat ini, kita baca surah Kahfi sedikit sebanyak, kita ada usaha untuk membuat persiapan untuk itu. Dan inilah sebahagiannya matlamat utama kita di jemaah mengadakan bacaan Kahfi ini, agar kita membuat persiapan ke arah itu, insya-Allah. Tak mampu hafal lagi tak apa, kita duduk baca dulu Datuk. Datuk Mazani, kita duduk baca dulu tak apa. Tapi ala Datuk alhamdulillah dah boleh hafal dah, dia tak ada masalah kan. Baca dulu, kita baca dengan jemaah insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dululah untuk sesi kita malam ini. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Saya yakin apa yang saya kongsikan itu sebenarnya tuan-tuan dah sedia maklum, tapi atas dasar peringatan kita bersama agar kita sama-sama membuat persiapan ke arah itu. Takut nanti kita leka dan bila mana sampai saatnya kita tak sempat nak buat persiapan ke arah itu. Jadi saya kira sekadar itu dulu. Terima kasih sekali lagi kepada rakan partner saya pada malam ini, Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Syakib, dan terima kasih juga kepada Ketua Badan Insan Puarina atas inisiatif yang dilaksanakan ini, dan juga terima kasih kepada semua warga kerja tabung haji yang sudi memberi kerjasama yang baik dalam program kita ini, menyambut baik program ini. Begitu juga dengan ayahanda bonda, warga pesara tabung haji dan rakan-rakan kita di anak syarikat yang sudi bersama dengan kita pada malam, insya-Allah. Jika diizinkan Allah, nanti pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang sama. Kita akan sama-sama laksanakan ibadah ini dengan istiqamah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Ada pesanan penaja tu di skrin tu, insya-Allah. Kita seperti biasa pada esok pagi kita ada bacaan Yasin seperti biasa, dan akan diikuti dengan majlis ilmu, akan dibawakan oleh ustazah pada kali ini. Kita dah banyak kali dah ustaz, pada kali ini kita jemput ustazah pula atas permintaan daripada Sri Kandi, atas permintaan daripada jemaah-jemaah warga kerja wanita kita. Dan di sana juga pada waktu pagi dengan ustazah ustazah apa tak nampak, Ustazah Nurul pada paginya, dan belah petangnya bersama dengan ustazah, tengah harinya bersama dengan ustazah Hasni. Jadi dijemputlah warga kerja tabung haji, ayahanda bonda, pesara tabung haji dan rakan-rakan yang anak syarikat untuk bersama-sama dalam program ini, untuk sama-sama kita ambil peringatan di zaman akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Sekali lagi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa jazaka misli insya-Allah. Jazakallah khairan. Ila liqa. Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama tuan. Ya Maulana. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Barakallahu Apa lagi Ustaz? Barakallahu fiikum. Tuan buat apa? Siapa yang happy tu? Happy dia. Ceria di malam Jumaat. Bagus. Alhamdulillah. Salam warahmatullahi, terima kasih. Tuan Haji Syukur, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan. Jazaka misli. Baik. Jumpa lagi. Sama-sama, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.
Terima kasih semua. Barakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ayo. Sama-sama. semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih. Tercatat sudah dalam sejarah 7